Orang yang bertakwa ini orang yang banyak infak harta dia pada jalan Allah. Bukan semua. Min lil ba'di, dengan makna sebahagian. Mereka membelanjakan sebahagian daripada harta mereka pada jalan Allah. Para ulama mengatakan sama ada infak yang wajib iaitu zakat ataupun infak yang sunat. Dan sememangnya keimanan kepada perkara ghaib, antaranya yakin dengan adanya janji pahala, keimanan kepada hari akhirat, kebahagiaan hidup di sana, mendorong seseorang itu untuk sentiasa infak fi sabilillah. Dan inilah yang mendorong para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka pantang mendengar seruan Nabi untuk bersedekah, pantang mendengar seruan Nabi untuk infak fi sabilillah. Mereka akan datang berlumba-lumba memberikan sebahagian daripada apa yang mereka miliki. Bahkan ada yang menyerahkan semuanya, seumpama Abu Bakar radhiyallahu an ketika dalam peperangan Tabuk. Ia memerlukan belanja yang besar bagi menampung 30,000 tentera Islam, bagi perjalanan sejauh 700 km menuju ke Tabuk daripada Johor ke Perlis. Bukan naik komuter tetapi menunggang unta. Itu pun bukan semua, sebahagian besarnya berjalan kaki. Itu pun tak cukup untuk tampung dengan limpahan harta yang diinfak oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tak sayang. Kenapa? Kerana mereka yakin dengan janji Allah dalam bentuk gandaan pahala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ini Allah Ta'ala buat perbandingan mereka yang belanjakan harta pada jalan Allah seumpama satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai mengeluarkan hasil 100 biji. Artinya setiap ringgit, setiap sen yang kita belanjakan berganda 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Selain daripada Allah sebut gandaan 700 kali ganda, Allah Ta'ala juga menyebut dan Allah menggandakan lebih daripada itu lagi kepada siapa yang dia kehendaki. Berapa? Allah Ta'ala tak beritahu. Tetapi yang menjanjikan ini Allah yang Maha Kaya. Maka orang yang beriman, yang yakin dengan perkara gaib, yang mencari dan memburu kebahagiaan hidup di hari akhirat, mereka tak teragak-agak untuk infak fi sabilillah kerana janji, yakin dengan janji pahala yang berlipat kali ganda. Bahkan lebih daripada itu, banyak mana Allah Ta'ala tak beritahu. Nampak tak nampak, tahu tak tahu, di hari akhirat. Maka di saat itulah seluruh mereka yang infak akan menyesal. Seluruh mereka yang infak akan menyesal. Hak tak infak memang confirm menyesal lah. Ya. Hak infak dah ni pun menyesal. Pasal apa? Dah mula nampak benarnya apa yang Allah janji, bentuk pahala yang berlipat kali ganda, dengan gandaan yang tak terfikir, tak terbayang, kerana Allah sendiri tak beritahu. Yang diberitahu sekurang-kurang 700 kali ganda. Itu infak fi sabilillah.
infak fi sabilillah. Kelebihan mereka yang infak untuk perjuangan pada jalan Allah berbeza dengan pahala sedekah sekurang-kurang 10 kali ganda. Mereka yang infak RM50 menyesal kenapa tak bagi 60. Apatah lagi kalau bagi 10. Lagi bertambah menyesal lah. Bila dah tengok hasil dia, Masya Allah, kenapalah aku dahulu tak bagi lebih sedangkan aku mampu. Aku duk simpan sampai masa jadi hak orang lain. Dah mati, takkan bawa ke kubur. Jadi hak orang lain, hak ahli waris. Kerana dia membaca dengan sifat akhirat, sebab itu dia terdorong. 10 tolak RM7 bukan tinggal 3. Itu sifat dunia. 10 tolak 7 jadi 3,000, tambah lagi 3,500, 4,900. Tu 7 kali 7 49, berganda. 10 tolak 5 jadi tambah lagi 3,500, bukan kurang. Sebab itu dia nak tolak 10 tolak 10, bukan 10 tolak 1. 1 kat kamu, 9 kat aku. 1 bermakna baru 700. Tapi orang yang nampak dan mengira dengan kiraan sifat akhirat, dia akan tolak lebih banyak kepada jalan Allah. Ini allazina yu'minuna bil ghaib. Ini wa bil akhirati hum yuqinun. Dan inilah ciri orang yang bertakwa. Kerana dia yakin dengan hari akhirat, maka dia faham apabila dia infak, berarti sebenarnya dia telah menukar milik harta dia daripada milik sementara kepada milik kekal. Yang adalah poket dan simpanan, bawah bantal, bawah tilam, bawah katil, itu sementara sahaja. Tetapi bila dia infak, dia telah menukar status duit itu, harta itu kepada milik kekal, iaitu menjadi hak miliknya di hari akhirat yang kekal. Kerana keyakinannya dengan hari akhirat, dengan perkara yang gaib, antaranya dalam bentuk janji pahala yang berlipat kali ganda itulah, maka dia tak teragak-agak untuk infak, kerana dia yakin apa yang dia beri, walaupun zahirnya dia nampak pertukaran milik kepada orang lain, tapi hakikatnya dia beri kepada dirinya sendiri. Dia hulu tu nampak, hulu kat orang lain, hulu kat masjid, hulu kat surau, hulu kat orang fakir miskin, hulu kat madrasah, hulu untuk apa-apa aktiviti untuk meninggikan kalimah Allah. Dia nampak hulu bagi kat orang lain, itu dengan kacamata dunia. Tetapi kerana dia yakin dengan akhirat, dia memikir dan dia melihat dengan kacamata akhirat. Walaupun zahir nampak dia bagi ke orang, tapi dia yakin sebenarnya dia beri kepada dirinya sendiri. Itu makna infak. Bila kita infak, berarti kita beri pada diri kita sendiri, dengan syarat dia melihat dengan kacamata akhirat.
Dan bila kita bagi kat diri kita sendiri, kenapa kita rasa tak agak-agak? Masalah bila kita nampak kita bagi kat orang lain. Kenapa aku perlu bagi kat orang lain? Aku yang bekerja siang malam membanting tulang. Nah, ambil RM1 kat kau. Aku dah bekerja RM9 kat aku. Tapi kalau dia nampak dia bagi tu, bagi kat dia RM10 bagi. Pasal dia nampak itu hakikatnya beri kat dia. Kat dia tu kat dia bila? Iaitu akhirat. Inilah ciri orang yang beriman dengan perkara gaib dan hari akhirat. Ciri orang yang bertakwa, yang mendorong dia menjadi insan yang membelanjakan sebagai harta pada jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini tuan-tuan sekalian, ini kuasa yang mendorong manusia. Ukuran keimanan kepada ciri yang pertama al-ghaib, dan ciri yang kelima yakin dengan hari akhirat.